Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Iwa Iskandar bin Ahmad akan membentangkan sebuah tajuk, iaitu tajuk bai'ah dan talqin, iaitu untuk subjek haqaiq tasawuf. Pada bulan ini kita akan pergi kepada ta'rif bai'ah, pengenalan bai'ah kepada bai'ah ini. Bai'ah adalah salah satu istilah yang diambil daripada perkataan jual beli, yang iaitu kejat kepada syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Pengertian bai'ah adalah satu perjanjian yang beri sepenuh ketaatan dan kesetiaan kepada seseorang, meskipun ia akan menghabiskan harta benda dan membebankan ataupun mengorbankan jiwa dan tenaganya, selama mana perjanjian itu berada di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama ia juga diberikan kejaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amri minkum, iaitu surah Nisa ayat ke-9, dan juga daripada surah yang lain, innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Itu antara dalil yang bermaksud Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka yang melakukan perjanjian selagi mana ia berada di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya bai'ah adalah bai'ah adalah maksud bai'ah adalah janji ataupun sumpah setia ataupun pengakuan ikrar yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk mengikat dirinya dengan suatu peraturan, pekerjaan ataupun amalan yang ataupun lain-lainnya. Bai'ah merupakan satu ikatan janji yang dikenakan ke atas individu ataupun kumpulan untuk memastikan mereka ini melaksanakan apa yang mereka janjikan. Bai'ah merupakan salah satu daripada ganjaran Islam, dan bai'ah amalah dituntut di dalam Islam. Ini kerana bai'ah adalah sebuah janji untuk kita taat akan janji tersebut dan melaksanakan ia sedaya upaya yang kita mampu. Terusnya kita pergi kepada sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang melibatkan bai'ah tersebut. Sirah Rasulullah SAW telah menunjukkan satu contoh teladan yang baik bagaimana cara baginda melakukan bai'ah yang pertama. Rasulullah SAW sebelum berhijrah dan sebelum tertubuhnya sebuah kerajaan di Madinah dan sebelum pergi ke Madinah untuk berhijrah, baginda telah melakukan bai'ah dengan beberapa orang penduduk Yathrib atau dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah. Ini kerana supaya nama Islam dan keadilan dapat dipelihara. Maka disebabkan penentangan yang berlaku atas diri baginda sangat hebat sehingga pihak musyrikin Mekah ingin membunuh baginda, maka bai'ah yang pertama telah berlaku di sebuah tempat yang bernama Aqabah. Beberapa penduduk Yathrib telah bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah untuk melakukan bai'ah, iaitu janji setia dengan Rasulullah SAW. Maka terjadilah perjanjian Aqabah yang pertama. Antara intipati bai'ah yang pertama iaitu tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak mengumpat dan tidak memfitnah. Terusnya kita melihat kepada perjanjian Aqabah yang kedua, iaitu Rasulullah SAW, iaitu yang pertama, dengar dan patuh semasa rajin dan malas, sanggup mengeluarkan belanja semasa susah dan senang, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, menegakkan tanggungjawab agama Allah tanpa menghiraukan celaan orang lain. Sebenarnya kita pergi kepada arkanul bai'ah, iaitu rukun-rukun bai'ah. Iaitu rukun-rukun bai'ah ini terdapat 10 perkara, iaitu yang pertama, faham, iaitu memahami agama Islam dengan kefahaman yang betul, sungguh lagi sempurna tanpa sebarang penambahan ataupun pengurangan. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan yang berteraskan agama Islam. Yang ketiga, amal, iaitu melakukan gerak kerja kerana agama Islam dengan mengislahkan diri dan keluarga seterusnya, masyarakat dan negara. Yang keempat itu mengeluarkan sepenuh kesungguhan terhadap Islam, sama ada melalui gerak kerja, sumbangan harta benda dan seumpama dengannya. Yang kelima, pengorbanan, iaitu mengorbankan jiwa, raga, harta benda dan juga masa semata-mata kerana Allah. Yang keenam, ta'ah, iaitu taat patuh setia terhadap arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya semasa senang dan susah dan semasa rajin dan malas. Seterusnya, akhwah, iaitu persaudaraan di atas dasar Islam yang melihat kepada asal usul kerja manusia daripada seorang ibu dan ayah yang satu, iaitu Nabi Adam dan isinya Siti Hawa. Yang ke-8 iaitu bebas, iaitu bebas daripada fikrah-fikrah yang bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bebas daripada orang perseorangan ataupun mana-mana pemimpin, sehingga semua pekerjaan dan amalan oleh semata-mata kerana Islam. Yang ke-9 adalah teguh dan tetap, iaitu teguh di atas agama Islam dari segi akidah, syariah dan amalan, meskipun makan masa terlalu lama untuk sampai kepada hadaf dan tujuan yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazlin bin Jamaluddin. Nombor matrik saya 068338. Seterusnya kita bersambung kepada syarat sah bai'ah. شروط صحة البيعة. أولا أن تجتمع في المأخوذ له البيعة الشروط المطلوبة في رئيس الدولة. Orang yang diberi bai'ah perlu memenuhi syarat-syarat yang dituntut untuk menjadi seorang ketua negara. Saya boleh ketahui bahawa syarat nak jadi ketua negara ni perlu seorang lelaki, sihat badan, tak ada kecacatan, seorang Islam, baligh, berakal dan sebagainya. Okey, seterusnya yang kedua, ayyakuna allazina aqadul bai'ah bi rais hum ahlul hal wal aqd. Okey, yang kedua, yang orang yang berakad bai'ah ini
beraikat bai'ah kepada ketua merupakan ahlul hal wal akad. Okey, semua salisan ayyuqabil asyahsul lazina aqadu ar-riyasah lahum ayyuqabila hadzal mansab. Yang ketiga, orang yang memegang jawatan ketua perlu menerima jawatan yang disandangnya dan tiada paksaan dalam menjawab jawatan tersebut. Dan yang bersedia kita maklum, tiada paksaan pun untuk mengikuti bai'at ini, perlu mengikutnya secara sukarela. Itu saja. Okey, yang keempat, al-ishhad 'alal bai'ah. Perlu menyaksikan bai'ah itu berlaku. Okey, yang kelima, alla yuqarib hadzal aqd aqdan akhar. Okey, yang kelima, akad ini tidak boleh disertakan dengan akad lain. Maksudnya akad bai'ah jadi ketua ni perlu kepada seorang ketua sahaja, bukan kepada dua orang yang menjadi ketua ataupun lebih. Yang perlu menjadi ketua ni adalah seorang sahaja. Summa suwarul bai'ah, awalan al-musafahah wal kalam kama fa'ala zalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi bai'atul ridwan. Seterusnya ialah gambaran bai'ah itu dilakukan, atau maksud lain ialah ikrar tangan setia. Macam mana dia dilakukan? Yang pertama, melalui kaedah berjabat tangan dan melalui percakapan, seperti mana yang Rasulullah SAW buat pada bai'atul ridwan. Seterusnya, al-kalamu biduni musahafah wa hadhihi 'adat Nabi SAW fi bai'atin nisa li'annahu la yajuzu lil muslim massu yadul mar'ah al-ajnabiyyah. Okay, yang kedua ni dilakukan dengan percakapan sahaja tanpa berjabat tangan atau bersalaman, dan ini merupakan adat Nabi SAW ketika bai'atun nisa, kerana tidak dibolehkan dari sudut syarak kita dalam Islam untuk lelaki dan perempuan ajnabi tidak boleh bersalaman. Okay, summa al-kitabah kama baya'a an-najashi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam. Okay, yang ketiga, melalui kaedah penulisan, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi menulis surat kepada Raja Najashi, lalu Raja Najashi ini pun berbai'at kepada Nabi untuk memeluk Islam, sebab daripada penulisan Nabi sendiri. Hukmul bai'ah, anna al-bai'ah wajibah ala kulli muslimin istadallu bil Qur'anil Karim. Seterusnya kita bawa kepada hukum berbai'ah. Bahawasanya bai'ah ini wajib kepada orang-orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan. Dan mari kita lihat ada bukti daripada Al-Quran sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Surah Al-Fath ayat 18. ومن القرآن الكريم أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حكم نكس البيعة، hukum mengingkari bai'ah. Inna min mujibati hadzal din huwa adamu naksi wal ghadari fil hima sawa'un kana zalika bainal muslimin aw ghairuhum. Hukum mengingkari bai'ah ini ialah tidak boleh, kerana daripada kewajipan agama Islam kita tak boleh mengingkari, tak boleh mengkhianati janji, sama ada kita berjanji antara orang Islam ataupun bukan Islam. Wa istadallu fi al-Qur'anil Karim A'udzubillahi minasyaitonirrajim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi. Surah Al-Fath ayat 10, yang bermaksud sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya. Wa fil hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamah wa la hujjata lah wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Sahih Bukhari. Dan daripada hadis juga memberitahu kepada kita, sesiapa yang melepaskan tangan daripada ketaatan, maka dia akan menemui Allah pada hari kiamat tanpa hujah padanya. Maksudnya dia tidak ada hujah untuk perbuatannya dan tidak ada alasan baginya untuk memberi manfaat.
kepada dirinya. Itu daripada Imam Nawawi. Dan daripada sambungan ayat, maka mitatan jahiliyah daripada Hakim Ayat mengatakan maksud mati dalam keadaan jahiliyah itu mati dalam bentuk apa yang orang-orang zaman jahiliyah mati dari segi kekacauan yang tidak mempercayai seorang imam, iaitu punca mereka tidak mempercayai seorang imam menyebabkan kekacauan. Terusnya kita pergi kepada ta'rif talqin iaitu ta'rif talqin menurut kamus Al-Muhit juzud yang ketujuh, yang keenam, hal 268 dalam bahasa Arab, yakni tafkim artinya memahamkan ataupun memberi faham. Manakala dalam kamus Al-Marbawi memperluaskan arti talqin sebagai mengajar ataupun memberi ingat. Kamus Al-Munjid lebih memperluaskan lagi, yakni memberi peringatan kepada mulut secara berhadapan. Menurut istilah talqin ini memiliki dua pengertian, iaitu mengajar kepada orang yang akan wafat kalimah tauhid, yakni la ilaha illallah. Yang kedua ialah mengingatkan orang yang sudah wafat yang baru sahaja dikuburkan beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi dua malaikat yang akan datang kepadanya. Jadi setakat itu saja pembahasan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Hanif bin Yusuf, nombor matrik 067746. Okey, jadi hari ini saya akan membahaskan atau menerangkan tentang talqin. Di sini saya akan terangkan 4. Yang pertama, asal usul talqin. Yang kedua, hukum hakam bacaan talqin. Yang ketiga, contoh-contoh bacaan talqin. Yang keempat, khulasah atau kesimpulan tentang talqin. Okey, kita masuk yang pertama. Yang pertama, tentang asal usul talqin. Asal usul talqin secara ringkas adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapan dia menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ajarkanlah orang yang hendak mati itu dengan menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kata Imam An-Nawawi bahawa maknanya apabila seseorang itu didatangi oleh kematian. Yang kedua, contoh-contoh bacaan talqin. Bacaan talqin ini tidak terdapat hadis sahih atau hadis hasan yang menerangkan tentang talqin ini, tetapi ada hadis dhaif yang menerangkan tentang bacaan talqin. Dan hadis dhaif ini dikuatkan oleh pendapat imam. Kenapa? Kerana sebabnya hadis dhaif dia dinaikkan sehingga hadis sahih disebabkan kuatnya riwayat. Antara bacaan dalam talqin adalah, jika seseorang meninggal dunia dan kamu menguburkannya, maka hendaklah salah seorang daripada kamu berdiri di hadapannya dan berkata, "Wahai fulan anak fulan." Dia akan mendengar. Maka hendaklah dia berkata, "Wahai fulan anak fulan." Dia akan duduk tegak. Kemudian hendaklah dia berkata, "Wahai fulan," dan sebagainya. Kerana dia akan berkata kepadanya, "Bimbinglah aku, semoga Allah merahmatimu." Maka hendaklah dia berkata, "Ingatlah, untuk apa kamu keluar dari dunia ini bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, dan bahawa hari kiamat akan datang tidak ada keraguan tentangnya. Allah membangkitkan mereka yang di dalam kubur, dan jika dia mengingkari dan mengingkarinya, masing-masing memegang tangan temannya." Dan dia berkata, Berdirilah apa yang kamu lakukan dengan orang yang telah mengajar hujahnya. Kemudian Allah menjadi hujah mereka terhadapnya. Dan yang ketiga adalah hukum hakam bacaan talqin. Terdapat kekhilafan perselisihan ulama tentang talqin. Mazhab Syafi'i dan Hanabilah Hanbali mengatakan talqin ini adalah sunnah. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahawa talqin ini adalah harus. Tetapi sebahagian mazhab Maliki, Hanafi ada yang kata makruh, ada yang kata sunnah. Sebab apa? Sebab talqin tidak asing lagi di Malaysia, kerana Malaysia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dan penduduk Malaysia ada yang baca talqin, ada yang tidak baca talqin. Benda ini tidak ada canggahan yang kuat. Dan pada mazhab Wahabi, pendapat Wahabi mengatakan talqin ini adalah bid'ah. Kenapa? Kerana mereka menyangka Nabi tidak buat, maka mereka kata bid'ah. Siapa yang beramal dengan talqin ini, dia ni berada dalam neraka Jahannam. Ini pendapat yang salah, yang sesat. Kesimpulannya bahawa
kanak-kanak tidak ditalkinkan kerana mereka tidak disoal dalam kubur, dan soalan kubur itu hanya untuk mereka yang akil balik. Kata Imam Ramli, jenazah kanak-kanak yang belum balik itu tidak ditalkinkan meskipun dia telah mencapai umur awal remaja. Begitu juga jenazah orang gila yang tidak didahului dengan takdir sebelumnya, menurut pengikat yang dinyatakan oleh Al-Azra'i. Hal ini kerana kedua-dua kanak-kanak dan orang gila tidak disoal di dalam kubur. Sekian daripada saya. Wallahu a'lam.